Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah dan kawan-kawan sekalian. Hari ini kami akan membentangkan tugasan kumpulan untuk subjek SCCG 3143 Kemahiran Komunikasi Kepengurusan. Isu yang dipilih oleh kumpulan kami ialah isu kepelbagaian budaya. Kepelbagaian budaya dalam organisasi merupakan realiti cara dunia yang diglobalisasikan dalam bentuk ataupun sfera sosial, sistem politik, lanskap ekonomi, kawasan geografi dan hubungan antarabangsa. Organisasi pelbagai budaya berada di mana-mana dalam sistem ekonomi semasa kita ni dan kita sentiasa dikelilingi oleh pelbagai budaya. Oleh itu, kepelbagaian tenaga kerja menjadi ciri umum kepelbagaian budaya. Saiz dan bilangan organisasi yang beroperasi berkembang dengan sangat pantas mengakibatkan kepelbagaian lebih kepada asas pengguna, kumpulan pelanggan dan rakan kongsi. Organisasi di mana orang-orang dari pelbagai budaya bekerjasama untuk mencapai matlamat bersama tertentu dikenali sebagai organisasi pelbagai budaya. Kepelbagaian budaya dalam organisasi ialah hab pelbagai budaya yang berasal dari seluruh dunia. Kepelbagaian budaya dalam organisasi mempunyai bahagian yang lebih besar iaitu tenaga kerja organisasi di seluruh ekonomi dunia. Menurut COP 1993, memandangkan tenaga kerja ini mempunyai potensi besar untuk organisasi meningkatkan keberkesanan mereka dalam persekitaran perniagaan global. Mereka memerlukan pemahaman mendalam tentang kemahiran campuran pekerja dari negara yang berbeza. Terdapat banyak contoh variasi budaya di bahagian yang berlainan di dunia. Dengan mengetahui perbezaan ini, ia memudahkan fungsi kedua-dua majikan dan pekerja multinasional. Menurut Binder 2007, dengan mengetahui kepelbagaian budaya, ia membantu dalam pembinaan pasukan, pembentukan kepercayaan, penyelesaian konflik, kerjasama yang berkesan dan lebih penting lagi menilai prestasi ahli pasukan mereka. Sebagai contoh, orang Asia Timur menganggap bahawa orang dari negara barat melayan orang asing seperti kawan dan kawan seperti orang asing. Komunikasi dalam budaya barat umumnya secara langsung dan eksplisit. Maksud mesej itu sangat jelas, tetapi ini tidak berlaku di negara lain, seperti di Jepun, di mana formaliti dan etika memainkan peranan utama dalam komunikasi mereka. Budaya Barat dan di Afrika memberi pelukan dianggap sebagai sangat tidak formal dan baik, tetapi mungkin tidak untuk di negara Asia. Dalam sesetengah budaya, sapaan yang sesuai ialah jabat tangan dan dalam budaya lain, tunduk. Dipetik dalam kajian bahawa orang Arab, Amerika Latin dan Eropah Selatan mempunyai kontak mata semasa berbual. Orang Asia dan orang Eropah Utara hanya menggunakan pandangan persisian atau tiada pandangan langsung semasa berinteraksi. Di kalangan orang Cina, diam ditunjukkan sebagai rasa hormat, manakala ia ditafsirkan sebagai rasa malu atau kurang minat di kalangan orang Australia. Sentuhan mempunyai makna yang berbeza dalam budaya yang berbeza. Contohnya di Thailand, ia dianggap tidak sopan untuk menyentuh orang yang tidak dikenali.
Oleh itu, perbezaan dalam pendekatan komunikasi, pemahaman, sikap dan gaya adalah fenomena yang tidak dapat dielakkan dalam kalangan tenaga kerja yang pelbagai dalam pelbagaian budaya dalam organisasi. Berlaku dalam organisasi yang telah dikenal pasti. Kumpulan kami telah mengenal pasti 3 isu iaitu ciri-ciri kepelbagaian budaya dalam organisasi. Yang kedua, mengkonsepkan komunikasi dalam kepelbagaian budaya dalam organisasi. Yang ketiga, cabaran komunikasi dalam kepelbagaian budaya dalam organisasi. Untuk huraian isu yang pertama, ciri-ciri utama kepelbagaian budaya dalam organisasi ialah mereka mengupah bakat manusia yang terbaik yang ada, mempunyai semangat yang tinggi dan kolektif positif di kalangan pekerja, mempunyai perspektif yang lebih luas dan idea yang lebih mendalam dan berlapang dada dan bertolak ansur. Latar belakang mereka yang pelbagai ini menjadikan kepelbagaian budaya dalam organisasi menjadi lebih cekap dan produktif. Secara teknologinya menjadi lebih kukuh, lebih berdaya saing dan lebih tinggi dalam kreativiti dan inovasi. Menurut KIS 2005, dengan kebolehan membuat keputusan yang lebih baik, kepelbagaian budaya dalam organisasi mempamerkan perubahan dan fleksibiliti, dan mereka mempunyai rangkaian maya yang besar. Seterusnya, huraian untuk isu yang kedua. Komunikasi organisasi ialah kajian dalam organisasi. Aliran komunikasi dalam sesebuah organisasi adalah pelbagai aspek iaitu formal dan tidak formal, menegak dan mendata, lisan dan bukan lisan, dan bertulis. Untuk pengetahuan anda semua, untuk menguruskan komunikasi dalam kepelbagaian budaya dalam organisasi merupakan satu tugas yang sukar. Ia boleh disamakan seperti rangkaian saraf dalam tubuh manusia. Jika terdapat kejatuhan, organisma menjadi tidak cekap dan tidak berfungsi. Begitu juga dengan organisasi yang berbilang budaya. Dengan komunikasi yang berkesan, segala maklumat boleh dikongsi, kepercayaan dapat dibina, hubungan yang membina dibangunkan dan dikekalkan. Menurut Ledema dan Wodek 1969, organisasi tidak wujud secara berdikari kepada ahli mereka tetapi dicipta dan dicipta semula dalam tindakan komunikasi antara ahli. Seterusnya saya akan masuk kepada isu yang ketiga iaitu cabaran komunikasi dalam kepelbagaian budaya dalam organisasi. Cabaran komunikasi yang ketara dalam kepelbagaian budaya dalam organisasi ialah halangan bahasa, stereotip, etnosentrisme, relativisme budaya, kejutan budaya, sikap terhadap penyelesaian konflik, penyelesaian tugas, gaya membuat keputusan dan privasi. Cabaran yang pertama iaitu halangan bahasa. Halangan bahasa merupakan masalah yang paling biasa ditemui dalam kepelbagaian budaya dalam organisasi. Ini kerana kaki tangannya mempunyai banyak peluang untuk bertemu dan berurusan dengan penutur bahasa yang lain. Cabaran yang kedua itu stereotip. Stereotip ditarifkan sebagai tanggapan kita tentang kumpulan orang tertentu dan budaya mereka, pertimbangan nilai, anggaran yang berlebihan atau keterlaluan. Stereotip ini ialah menjadi punca utama kepada perbezaan pendapat tentang budaya dan membawa kepada salah komunikasi.
Cabaran yang ketiga iaitu etnosentrisme. Etnosentrisme ditakrifkan sebagai kompleks keunggulan budaya, merasionalkan bahawa budaya sendiri atau tingkah laku kumpulan adalah lebih maju dari semua kumpulan lain. Ia adalah sikap di mana pengalaman budaya sendiri secara tidak sengaja membuatkan kita merasa budaya kita adalah tersendiri. Etnosentrisme ini merupakan penghalang komunikasi dan mengganggu interaksi dan budaya lain. Tenaga kerja kepelbagaian budaya dalam organisasi menghadapi banyak isu disebabkan oleh etnosentrisme. Seterusnya ialah relativisme budaya. Ia merupakan kepercayaan di mana seseorang itu membandingkan piawaian dan tingkah laku budaya sasaran dan mengukurnya dengan norma apa yang salah dan apa yang betul. Ia menjadi halangan apabila seseorang menganggap norma budaya, adat dan tradisi adalah tidak betul jika berbeza dengan budaya lain. Cabaran yang seterusnya ialah kejutan budaya. Kejutan budaya merupakan perjumpaan seseorang pekerja dengan beberapa amalan budaya yang tidak diketahui dan tidak dijangka. Mereka ini cenderung untuk mengalami kejutan budaya. Mereka merasa tidak percaya dan kebingungan disebabkan oleh menghadapi budaya yang berbeza. Ada setengah individu ini ada yang mengasingkan diri dan ada yang memutuskan untuk kembali ke negara asal. Kejutan budaya ini merupakan perkara yang sangat universal walaupun terdapat penghijrahan dari satu negara maju ke negara yang lain. Cabaran yang seterusnya ialah sikap terhadap penyelesaian konflik. Ia memainkan peranan penting untuk tempat kerja, terutamanya dalam kerja berpasukan. Budaya dunia yang berbeza menyelesaikan pertembungan dengan cara yang berbeza. Contohnya, orang Cina dan India mengambil konflik secara positif dan suka menyelesaikannya secara bersemuka dan secara langsung, manakala orang Melayu konflik adalah nada negatif dan mereka suka menyelesaikan konflik secara senyap atau pergaduhan. Cabaran yang seterusnya ialah pendekatan penyelesaian tugas. Orang Melayu dikatakan bersifat individualistik dan menyelesaikan tugas pada satu masa, sedangkan orang Cina dan India menyelesaikan banyak tugas dalam satu masa dan kebanyakan mereka menekankan matlamat individu mereka. Bagi golongan kolektivis, keharmonian dan kesetiaan sangat penting dan sentiasa dipelihara. Konfrontasi sangat dielakkan. Ungkapan atau frasa digunakan yang menggambarkan ketidaksetujuan atau pernyataan negatif dan bukannya mengatakan tidak dengan jelas. Menyebut tidak bermakna mengganggu penyegerakan dalam kumpulan. Menurut KIS 2005, hubungan antara majikan dengan pekerja atau rakan kongsi perniagaan adalah berdasarkan kepercayaan, keharmonian dan pemahaman yang mendalam tentang nilai etika. Cabaran yang seterusnya adalah gaya membuat keputusan berbeza. Kebolehan membuat keputusan didapati lebih tinggi dan lebih mendalam dengan pengurus kepelbagaian budaya dalam organisasi. Sebab di sebalik ini adalah pelbagai jenis keputusan yang mereka ambil setiap hari dalam mesyuarat.
Tenaga kerja yang berjaya amat sedar dengan gaya budaya yang berbeza dalam membuat keputusan. Peranan yang dimainkan oleh individu dalam membuat keputusan berbeza secara meluas dari budaya ke budaya. Sebagai contoh, apabila keputusan dibuat dalam kumpulan, peraturan majoriti adalah pendekatan biasa di kalangan masyarakat Malaysia. Cabaran yang seterusnya ialah sikap berbeza terhadap privasi. Privasi adalah elemen penting budaya. Ia adalah minda yang berkaitan dengan kecekapan dan produktiviti. Jika pengurus kepelbagaian budaya dalam organisasi betul-betul mengetahui tentang sikap terhadap privasi pekerja, dia boleh memperoleh kecekapan yang lebih baik di kalangan mereka. Budaya yang berbeza di dunia mempunyai orientasi yang berbeza terhadap privasi. Sebagai contoh, orang Melayu mempunyai tahap privasi yang rendah dan kebanyakan masa mereka lebih suka berada di halayak ramai. Ini bermakna mereka mendedahkan dan menunjukkan lebih banyak di halayak ramai, rakan dan kaki tangan. Sebaliknya, orang Cina dan India dan lain-lain adalah orang yang tertutup. Mereka mempunyai tahap privasi yang tinggi dan mereka boleh berkongsi peratusan yang rendah dengan orang ramai. Seterusnya adalah perkaitan model komunikasi kepengurusan. Hofstede dan Bond 1984 telah menggunakan pengertian jarak kuasa untuk menggambarkan interaksi antara atasan dan bawahan dalam hierarki. Jarak kuasa adalah ukuran kekuatan atau pengaruh interpersonal antara atasan dan bawahan di mana berbanding kekuatan kumpulan atasan, kekuatan bawahan pada umumnya adalah kurang. Individualisme atau kolektivisme merupakan dimensi yang paling penting dan tumpuan adalah kepada pertembungan konflik yang dihadapi oleh seorang individu dengan keinginan kumpulan atau komunitinya. Dalam dimensi maskulin atau feminin, Porter, Samovar dan McDaniel 2007 menyatakan Hofstede menggunakan istilah lelaki atau wanita untuk menentukan kepentingan dan penekanan sifat lelaki dan wanita dalam budaya. Gender kadang-kadang menjadi masalah dan kemungkinan perdebatan dalam komuniti. Dimensi nilai Hofstede mengelakkan ketidakpastian adalah tahap di mana ahli-ahli masyarakat merasa tidak selesa dengan ketidakpastian dan keraguan. Ketidakpastian boleh dibahagikan kepada bentuk kelakuan rasional ataupun kelakuan tidak rasional. Orientasi jangka panjang pula menerangkan bagaimana setiap masyarakat harus mengekalkan beberapa hubungan dengan masa lalu ketika menghadapi cabaran masa kini dan masa depan. Pandangan dan idea kemahiran dalam komunikasi kepengurusan dapat menangani permasalahan yang berkaitan dengan isu. Kemahiran yang pertama iaitu kemahiran mendengar. Dapat meluangkan masa untuk mendengar dan bertanya soalan yang bermakna amat penting untuk memahami satu sama lain dan berkomunikasi secara sahih. Proses ini agak perlahan berbanding komunikasi antara dua orang daripada kumpulan budaya dan latar belakang yang sama. Namun, masa banyak dihabiskan untuk melakukan ini boleh menawarkan ganjaran emosi yang ketara. Mendengar membangunkan keupayaan untuk berkomunikasi dengan lebih jelas dan lebih memahami individu dan kumpulan daripada kumpulan budaya yang berbeza. Memberi perhatian kepada orang lain, ambil nota dan meluangkan masa untuk mencerna maklumat sebelum bertindak balas. Kemahiran yang seterusnya ialah kemahiran ekspresi diri. Biasanya kemahiran ini digunakan oleh kumpulan minoriti dalam perniagaan. Kumpulan minoriti agak suka untuk berasa bebas dan bercakap bebas. Namun, permasalahan ini biasanya mereka menggunakan
kaedah ulasan tahunan, pertemuan satu-satunya dengan pengurus Jabatan Sumber Manusia yang menggalakkan komunikasi. Seterusnya, aspek ekspresi yang paling sukar ialah ketakutan terhadap kesan atau dihakimi. Menggunakan alatan tanpa nama untuk membuka saluran komunikasi bagi individu yang ingin menyatakan kebimbangan atau hasil positif tanpa menyoroti diri mereka sendiri, iaitu menyediakan kotak ringkas untuk pekerja meletakkan nota tanpa nama atau maklum balas tentang syarikat adalah sangat berkesan. Kemahiran yang seterusnya ialah kemahiran bahasa badan, iaitu body language. Sentuhan di tempat kerja adalah dilarang kerana ianya boleh ditafsirkan sebagai salah satu gangguan seksual. Ini akan menyebabkan sesetengah pihak berasa kurang selesa, kecuali terdapat sesetengah pihak yang saling selesa dengan pelukan ataupun tepukan di belakang. Bahasa badan semasa bercakap sangat bagus untuk menyatakan dan meluahkan perasaan, namun ada sesetengah pihak lebih suka berdiam diri. Dalam bahasa badan adalah idea yang lebih baik. Cadangan proses dan strategi komunikasi pengurusan yang boleh dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan berkaitan dengan isu yang dikenal pasti. Pertama, pengambilan kaki tangan dalam organisasi hendaklah dinilai dengan teliti di pintu masuk sama ada secara lisan atau bertulis. Semasa mengambil pekerja, perlu ada mekanisme untuk menyemak tahap etnosentrisme melalui cara lisan atau bertulis. Calon-calon tersebut boleh dipilih dalam skor etnosentrisme yang rendah dan ciri-ciri lain yang mungkin berkaitan. Mempelajari sikap pekerja terhadap tugasan juga boleh menjadi penting untuk memastikan terdapat sokongan padu untuk berkhidmat dalam organisasi. Kedua, sokongan latihan bahasa apabila dilantik adalah permintaan kedua bagi pekerja dalam organisasi pelbagai budaya. Banyak organisasi cuba menyegerakan penyesuaian dengan menggalakkan pekerja mempelajari bahasa tempatan atau lingua franca. Mereka juga menawarkan latihan sebelum tugasan. Ia selalunya merangkumi orientasi kepada geografi, adat resam, budaya dan persekitaran politik di mana pekerja akan tinggal. Ketiga, pekerja perlu mengiktiraf dan mengakui wujudnya perbezaan antara budaya, perbezaan nilai, kepercayaan, persepsi, tafsiran. Pekerja harus diberi latihan asas budaya silang yang akan menyedarkan mereka tentang budaya silang di tempat kerja. Latihan pengetahuan silang budaya boleh membantu dalam menyelesaikan cabaran komunikasi seperti stereotip, etnosentrisme, relativisme budaya dan kejutan budaya. Keempat, tenaga kerja yang pelbagai memerlukan komunikasi yang cekap. Pemimpin dalam organisasi pelbagai budaya mesti memastikan bahawa terdapat saluran dan platform terbuka untuk pekerja menyampaikan idea, rungutan, input dan maklum balas baharu. Iklim budaya mesti membenarkan perbezaan diraikan dan bukannya hanya ditoleransi. Semua pekerja mesti memahami kelebihan daya saing dan moral kepelbagaian. Mereka mesti menghormati dan menyokong kepelbagaian budaya melalui pengiktirafan cuti budaya dan agama yang tersendiri, hari terbuka, minggu ulang tahunan perayaan. Kelima, dalam organisasi, tugasan harus diperuntukkan mengikut pengalaman dan minat pekerja. Pelarasan mungkin menjadi mudah bagi pekerja terutamanya pada tugasan antarabangsa pertama mereka. Jika mereka dihantar ke negara yang serupa dengan mereka sendiri, oleh itu keserasian tugasan dengan pengalaman dan minat pekerja membantu dalam menangani isu kepelbagaian budaya di tempat kerja. Kesimpulan, kepelbagaian budaya dalam organisasi akan terus berkembang apabila globalisasi menghapuskan halangan untuk memasuki negara-negara di seluruh dunia. Bekerjasama dengan orang dari pelbagai budaya adalah penting untuk strategi perniagaan global yang berkesan. Penting bagi organisasi untuk menyedari perbezaan ini dan mempunyai strategi
untuk menangani sebarang halangan komunikasi silang budaya yang mungkin timbul. Untuk bekerja dalam persekitaran antarabangsa, terdapat keperluan besar untuk membangunkan komunikasi sebagai kemahiran yang waras. Untuk mencapai matlamat pengurusan dan untuk mengelakkan risiko yang berpotensi, pengurus harus berwawasan budaya yang harus menjunjung kreativiti dan semangat melalui kepimpinan yang fleksibel. Untuk mengurus kepelbagaian secara strategik, memerlukan peralihan daripada minda, kecekapan kepada satu dengan penekanan yang lebih tinggi pada matlamat perhubungan manusia.